begitu, yang terbaik selepas bersama dia mandi terlebih dahulu. Itu yang paling terbaik. Kalau tak daya nak mandi, okey, berwuduk. Basuh kemaluan, kemudian berwuduk. Walaupun belum mandi junub, tetapi dia telah menipiskan hadas ni. Boleh juga tak nak buat apa, nak tidur terus dalam keadaan badan besar pun tak ada masalah. Tetapi itulah yang paling tidak menarik. Dari segi halal, tetapi tidak berpahala. Sebab tu Fadilatul Syekh Husni bin Rushdi menyatakan orang yang telah berkahwin sempurna imannya. Sebab maksud imannya di situ sempurna ibadatnya. Ada ibadat tak dapat dilakukan oleh orang bujang. Ibadat berkasih dengan ibu mertua. Orang bujang tak dapat tu. Dia ada makwa nak berkasih dengan mak makwa tak jadi. Ibadah berbuat baik dengan isteri, itu orang tak kahwin tak boleh. Jadi apabila seseorang itu selesai berkahwin, sempurnalah ibadatnya. Dia boleh melakukan semua ibadat yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang belum berkahwin. Cuba penuntut ilmu ni nanti dululah. Kalau okey-okey lagi, jangan lagi. Sebab bila dah kahwin, kita ada tanggungjawab lain. Tapi kalau dah tengok mikrofon pun dah tak pun nak nampak, kahwin lah. Santun lah kahwin. Okey. Kemudian daripada ya Syekh, kemudian daripada sudah dikerjakan yang kedua, dikerjakan pula yang ketiga. Okey, dengan tiada mandi. Dia masalahnya dia tak mandi. Dia pada isteri pertama, terus kedua, ketiga, terus dalam keadaan tak mandi. Secara adatnya tak mampu orang biasa begitu. Biasanya selepas selesai buat hubungan dengan isteri yang pertama, dia akan keletihan. Di sini juga menunjukkan betapa Nabi SAW memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki kekuatan luar biasa. Ini adalah kekuatan yang ada pada Nabi-Nabi. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Sayyiduna Nabi Allah Sulaiman AS pada satu malam telah mengelilingi seluruh isteri baginda. Dan semuanya telah dilakukan hubungan terhadap mereka. Satu malam isteri Nabi Allah Sulaiman AS, subhanallah, ada riwayat kata 400 orang. Itu adalah syariat Nabi-Nabi terdahulu. Kita janganlah pula gitu nak ikut sunnah Nabi Sulaiman, tak jadi. Maknanya 400 orang dalam masa yang sama. Perkara ini mukhalafatul adah. Macam mana satu orang isteri ambil masa katakan sejam, 400 orang isteri 400 jam satu malam. Macam mana 400 jam? Ini dia mukhalafatul adah. Maknanya satu satu khususiat yang ada pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, menunjukkan para nabi dan para rasul, mereka adalah lelaki-lelaki paling sempurna. Berbeza dengan kita, seorang tu lembik terus lah. Memang tak larat keletihan. Tiba-tiba subhanallah Nabi SAW boleh melakukan satu perkara yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Dalam masa yang sama juga untuk menunjukkan hukum, bagaimana yang kita nak lakukan dari segi batasan syarak ni, macam mana dari segi hubungan suami isteri. Dengan tiada mandi lepas daripada mengerjakan isteri yang kedua. Allah, Syekh ini membawa ayatnya. Jelas demikianlah hingga habis 4 isteri, kalau dia ada 4 orang isteri, dan jariahnya dengan jima' semua sekali dan mandinya sekali. Boleh tak boleh? Boleh dari segi syarak. Kerana Nabi ada memperbuat yang demikian, sebagaimana riwayat Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, demikian bunyinya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fi ghuslin wahidin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia berkeliling. Berkeliling maksud dia daripada seorang isteri selesai pergi ke isteri kedua pula, selesai ke isteri ketiga pula, selesai. Nabi ada 9 orang isteri ketika tu. Nabi ada 11 orang isteri, 2 meninggal pada hayat Nabi. Ketika hadis ini dibicarakan, Nabi ada 9 orang isteri dan Nabi ada 2 orang hamba sahaya. Betul dan sebagainya disebut 11. Sedangkan 2 orang isteri Nabi ketika itu sudah meninggal dunia. Maknanya 11 dengan maksud 9 orang isteri dan 2 orang hamba sahaya.
bahawasanya Nabi SAW adalah ia berkeliling atas jima' sekalian isterinya, seorang kemudian daripada seorang pada malam yang satu dengan mandi yang satu. Kata Abu Isa, bermula hadis Anas ini ialah hadis hasan lagi sahih intaha. Dan hadis ini ada dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya pada babu jawazi naumil junub ila akhirih. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya dengan lafaz lain pada babu iza jama'a summa ada. Bab bicara tentang satu orang yang dia telah selesai berjima', kemudian dia kembali, sama ada kembali berjima' dengan isteri yang sama atau isteri yang kedua, tak kisahlah tu, tanpa mandi junub di antara dua hubungan tersebut. 551, masalah jima' beberapa kali diselangi dengan wudu. Mungkin sahabat kata, kenapa Syekh Idris baru cerita benda begini? Ini cerita pasal hukum. Ini bicara tentang hukum. Pun begitu, kita hendaklah memastikan dalam kita nak mengajar perbahasan-perbahasan yang agak menggores kehormatan ini, perlu kita bicara dengan menggunakan bahasa yang lunak. Jangan seronok sangat, jangan sarahah sangat. Cuma Syekh Idris mungkin itu bahasanya. Beliau pula ketika menulis, mungkin ketika tu usianya dah agak tinggi. Jadi orang yang usia sudah tinggi ni mungkin tidak terkesan sangat. Kita yang muda ni baca nak tergelak sangat. Tapi orang tua-tua biasa. Saya pernah dengar isteri saya cerita budak-budak Perak macam tu. Orang tua-tua bagi duit ke budak-budak, ambil duit ni, beli spender kata. Kalau kita orang muda, Allah malunya. Tapi dia tu biasa lah, gigi dah ambil duit ni buat beli spender, buat beli spender. Ayat tu kena ke orang tua tu, biasa bagi dia. Tapi kalau kita, malunya kan. Contoh tu dekat Facebook pula, lagi banyak lah orang komen. Okey, baik. Macam-macam 551, masalah jima' beberapa kali diselangi dengan wudu. Boleh ke? Itu yang terbaik. Kalau dia tak nak mandi junub, dia selesai berjima', bersetubuh, dia nak bersama dengan isteri yang kedua, dia tak nak mandi junub, okey, dia berwuduk. Dia berwuduk terlebih dahulu. Itu yang terbaik. Ya saudaraku, telah lalu di dalam masalah 446 akan sunat seorang yang hendak mengulang jima' itu membasuh farasnya dan zakarnya dan mengambil wuduk. Istimewa pula hendak menjima' isteri yang lain. Kalau dia tak nak buat hubungan dah, dia dah selesai. Dia selesai dengan isteri dia, ada seorang je. Selesai dia melakukan hubungan sama dengan isterinya, dia nak tidur terus, itu pun sunat mandi. Kalau tak nak mandi, sunat berwuduk. Dia basuh kemaluan dia, kemudian dia berwuduk, kemudian dia tidur. Itu kalau nak tidur. Apatah lagi kalau nak melakukan hubungan dengan isteri. Dalam masalah 446. Cuba kita semak sikit. 446. Masalah jima' dan makan tidur sebelum mandi junub telah dibicarakan dengan panjang lebar sebelum ini. Okey. Kata Abu Isa, dan ialah, yakni sebagai di dalam hadis pada masalah 550, itulah perkataan yang bukan seorang daripada ahlul ilm. Ramai di kalangan ahlul ilmi yang menyatakan seperti itu. Tak ada masalah untuk bersama daripada isteri ke isteri. Tapi eloknya berwudu atau mandi junub terlebih dahulu. Setengah daripada mereka itu Al-Hasanul Basri, bahawasanya harus mengulangi jima' dahulu daripada mengambil air sembahyang. Intaha. Alif ha tu maksud dia adalah khattun na'ti bagi kalimah intaha, selesai dari segi nukilan ucapan tersebut. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, disebut kata Nawawi insya-Allah daripada kitab Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, atau teluk dikenali dengan bahasa mudahnya banyak orang sebut Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Kata Nawawi, dan adapun Nabi berkeliling jima' isterinya dengan mandi yang satu, seperti barang yang di dalam hadis pada masalah 550 itu, maka yahtamil berkemungkinan, maka yahtamil bahawasanya
sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengambil wudu antara dua jimaknya, ataupun jikalau tiada mengambil wudu, maka ditakwilkan dia atas bahawasanya ia menunjukkan harus meninggalkan wudu antara dua jima'. Jadi ada para ulama menyatakan hadis ini, hadis yang ke-119 ini menunjukkan bahawa tiada masalah untuk seseorang itu melakukan hubungan dengan seorang isteri, kemudian pindah kepada isteri yang seterusnya tanpa mandi. Tapi ada ulama jawab, hadis ni tak cerita pasal mandi. Bahkan tak cerita pasal cerita pasal mandi, iaitu semuanya hanya dengan satu mandi. Tetapi hadis ini tidak pula menceritakan bahawa Nabi tidak berwuduk di antara dua hubungan tersebut. Mungkin Nabi ambil wuduk, cuma perawi menceritakan secara ringkas. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, memang ketika perkara itu berlaku, memang Nabi langsung tak berwuduk. Daripada seorang isteri, Nabi pindah kepada isteri yang kedua tanpa ada wuduk, tanpa ada mandi junub. Kalaulah ihtimal yang pertama, iaitu Nabi selang di antara dua hubungan itu dengan wuduk, maka ini menunjukkan sunat wuduk. Kalau Nabi tak buat, langsung tak berwuduk, ini menunjukkan tidak menjadi haram seseorang membuat hubungan daripada isteri ke isteri tanpa diselangi dengan wuduk di tengah-tengahnya. Sebab Nabi ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sebarang perbuatan dalam menjelaskan hukum. Sehingga para ulama usul fiqh menyatakan Nabi langsung tak buat perkara haram dan Nabi langsung tidak membuat perkara makruh. Bukan ada hadis ke Nabi pernah minum diri? Ya. Habis kalau kita minum diri, apa hukumnya? Perbuatan minum diri makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tadi kamu kata Nabi tak buat benda makruh, sekarang Nabi minum diri. Para ulama usul fiqh menyatakan Nabi minum diri dapat pahala sebab Nabi ditugaskan menerangkan hukum, menunjukkan minum diri tidak haram. Jadi Nabi minum diri dapat pahala, kamu minum diri tak dapat pahala. Nabi pernah buang air kecil secara berdiri. Kalau kita buang air kecil secara berdiri, bukankah ia makruh dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i? Ya. Nabi dah buang air secara berdiri, Nabi buang air berdiri dapat pahala. Sebab Nabi ditugaskan menerangkan hukum, menerangkan sama ada ucapan ataupun dengan tingkah laku. Jadi apabila Nabi sama sekali tidak melakukan perbuatan haram, tiba-tiba Nabi pernah buang air kecil secara berdiri, menunjukkan buang air kecil secara berdiri bukanlah haram, sekalipun ada larangan. So larangan itu menunjukkan makruh. Begitu. Jadi tugas Nabi menerangkan. Sebab tu para ulama menyatakan Nabi langsung tak buat benda haram, Nabi langsung tidak melakukan perbuatan makruh di sisi Nabi. Walaupun mungkin makruh di sisi kita. Jelas ya? Kita punya kelas sampai pukul 11. Berhenti Ustaz Nazrul macam mana pukul 11. Cuma sekarang sudah terlebih 5 minit. Saya nak berhenti ni. Sebab tak payah lama. Kita dah lewat takut nanti subuh kita besok, subuh dan esok. Walaupun dari segi hukumnya, kalau kita tak tertidur tak apa, tapi tak seronok lah kan, ambil hukum tu juga kan. Baik, sambung sikit lagi. Ataupun jikalau tiada mengambil wuduk, maka ditakwilkan dia atas bahawasanya ia menunjukkan harus meninggalkan wuduk antara dua jima'. Baik. Dan sungguhnya telah datang di dalam Sunan Abi Dawud bahawasanya sallallahu alaihi wasallam berkeliling ia atas perempuannya pada malam yang satu, mandi ia pada isteri ini kemudian daripada jimaknya. Bahawasanya sallallahu alaihi wasallam berkeliling ia atas perempuannya pada malam yang satu, pada malam yang satu mandi ia, pada malam yang satu mandi ia pada isteri ini kemudian daripada jimaknya, dan mandi ia pada isteri yang lain lagi itu kemudian daripada jimaknya. Ada juga riwayat yang menunjukkan Nabi juga pernah melakukan hubungan semua isteri baginda Nabi, bukanlah maknanya pada satu tempat, berpindah daripada rumah ke rumah. Di rumah-rumah isteri Nabi itu, Nabi berpindah dari rumah selesai, pergi ke rumah yang kedua pula selesai, pergi rumah yang ketiga juga selesai. Dalam masa yang sama, selesai bersama dengan isteri pertama, mandi. Pergi ke isteri kedua, selesai, mandi. Ada juga riwayat begitu, menunjukkan itulah yang terlebih afdalnya bagi pihak kita. Pada malam yang satu, mandi ia pada isteri ini kemudian daripada jimaknya, iaitu selepas selesai berjimak.
dan mandi ia pada isteri yang lain lagi itu kemudian daripada jimaknya, iaitu setelah baginda selesai bersama dengan isteri baginda yang kedua pula. Maka ditanya orang akan dia, ya Rasulullah, mengapa tuan hamba tiada memperbuat beberapa kali jimat dengan sekali mandi? Maka dijawabnya, inilah perbuatan, yakni tiap-tiap kali jimat itulah mandi, ialah yang terlebih sempurna hati dan lebih baik dan lebih suci badannya, dan lebih suci badan. Kata Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, dan hadis yang pertama itulah yang lebih asah. Hadis yang pertama moga-moga ini dimaksudkan iaitu Nabi mandi dengan seluruh isi dengan sekali mandi. Ada dua riwayat, tapi riwayat yang lebih kuat adalah Nabi mandi hanya dengan sekali mandi. Selesai semua isi baginda gauli, barulah baginda mandi. Kata Nawawi, aku kata, dan atas fardu takdir sah hadis ini, nescaya adalah yang ini pada satu waktu dan yang satu lagi itu pada satu waktu lain. Wallahu a'lam. Imam Nawawi kata, okeylah, Imam Abu Dawud menyatakan ada dua hadis. Satu hadis cerita Nabi bersama dengan semua isteri baginda Nabi, selesai semua baru Nabi mandi. Ada satu lagi pula, selesai isteri pertama mandi, pergi ke isteri dua, melakukan hubungan dengan isteri kedua, selesai bersama mandi, pergi ke isteri ketiga, selesai hubungan baru mandi. Tapi hadis yang ini lemah. Jadi kata Imam Abu Daud, yang pertama lebih kuat. Maknanya beliau mentarjihkan hadis pertama berbanding dengan hadis yang kedua. Kata Imam An-Nawawi, katakan hadis yang kedua pun kuat juga. Katakan. Kalau kita iktibar hadis kedua kuat sekalipun, masih kita boleh gabungkan di antara dua hadis, iaitu kisah Nabi bersama dengan semua isteri dengan sekali mandi itu dalam satu ketika. Dalam ketika yang lain, Nabi membuat hubungan cuma tukar sikit. Selesai saja buat hubungan dengan seorang isteri, Nabi mandi terlebih dahulu, kemudian pergi ke isteri kedua, buat hubungan isteri kedua, selesai hubungan, mandi pula selepasnya. Jadi masih boleh digabungkan di antara dua hadis yang bercanggahan secara zahir. Sebab hakikatnya tidak ada percanggahan di antara hadis dengan hadis, dan tidak ada percanggahan di antara hadis dengan Al-Quran. Kalau zahirnya bercanggah, itu pada otak kita. Jadi peranan para ulama adalah untuk cuba mencari jawapan dalam menggabungkan dua hadis yang saling bercanggahan. Wallahu a'lam. Kata Nawawi, aku kata, dan atas fardu takdir sah hadis ini, iaitu hadis yang menyatakan setiap kali mandi Nabi mandi, setiap kali bersama Nabi mandi, nescaya adalah yang lain pada satu waktu dan yang satu lagi nescaya adalah yang ini pada satu waktu dan yang satu lagi itu pada satu waktu lain. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni dahulu, insya-Allah. Nanti besok hari apa? Okey, selepas kelas Syekh Jamal Faruq, besok kita sambung lagi, insya-Allah. Cuma kelas Syekh Jamal Faruq bukan pukul 9 ni, rasanya awal lagi. Jadi sahabat-sahabat datang awal sikit. Saya habis je kelas Syekh Jamal, saya start terus. Dan kita ambil masa sejam. Besok kita berhenti awal lah, taklah berhenti sebelum pukul 11 InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Ada soalan dalam isu kita hari ini? Soft takjil dan fardu takjil. Lau faradna, kalau kita sangkakan, kalau kita iktibar, itu maksud dia. Dia diterjemahkan dalam bahasa Arab, lau faradna anna hadzal amra kaza wa kaza lakana kaza wa kaza. Lau faradna. Jadi maksudnya kalau kita iktibar, kalau kita anggap-anggap, kalau kita katakan buatan yang berlaku ni gini-gini, saya akan berlaku gini-gini. Bukan fardu kan? Bukan, maksud dia kalau kita mewajibkan, bukan. Lau faradna, kalau kita fardukan di sini, maksud dia kalau kita anggap, kalau kita iktibar, kalau kita agak-agak, kalau kita mengandaikan. Ada lagi yang tak jelas dalam bahasa yang laju-laju ni? Ustaz, apa tu, Ustaz anak kat makan dia cakap minum diri ni banyak hadis kata Nabi minum diri daripada minum duduk. Dalam mazhab Syafi'i kita mengiktibar minum diri adalah makruh. Ada perbuatan Nabi minum diri itu untuk menjelaskan bahawa perbuatan itu tidak haram. Dalam mazhab kita begitu. Ada juga mazhab yang faham lain. Jadi ada orang kata kalau minum air zam-zam minum diri. Dalam mazhab Syafi'i tetap minum duduk. Nabi minum diri di bayanil jawaz.
Jadi berlaku khilaf dalam ulama dalam isu minum diri. Mazhab Syafi'i kata makruh. Cuma kalau ada orang minum diri, janganlah marah. Apatah lagi kalau tak ada tempat duduk, ataupun tempat duduk tu tak berapa nak elok. Macam orang Mesir, kita duduk cangkung, aib bagi dia. Dia berak ke apa kan? Ya imam duduk atas kursi, imam berdiri. Jadi sebab tu kadang masyarakat di sini kadang minum diri dah atas dasar meraihkan uruf setempat. Macam kita pula kalau kita minum diri di Malaysia, kita duduk cangkung, orang kata biasa kan? Tapi kalau minum diri, orang kata sebab orang Malaysia tiba minum diri ni tak beradab. Kena dengan mazhab Syafi'i yang memandang perkara itu adalah makruh. Jelas Jadi patutnya kalau kita kat sini ni nak meraihkan uruf sini ke minum dah duduk, cari kursi duduk, selesai soalan. Boleh meraihkan uruf dan boleh meraihkan mazhab Imam Syafi'i. Tak baik dah. Tak maaf. Dia tak ada kaitan dengan isu-isu yang berlaku. Silakan, ada lagi? Okey. Ada soalan lain tentang dekat Syekh Habib dia ada sebut pasal kahwin ahli kitab. Bolehkah kita kahwin ahli kitab pada zaman sekarang ni? Nantilah kalau kita jumpa nanti, kita akan bincang pasal tu. Dalam mazhab Syafi'i ada perbahasan yang panjang. Mudah ceritanya, realiti hari ni tak ada dah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak ada dah. Sebab mazhab Syafi'i mengiktibar boleh kahwin dengan ahli kitab, tetapi hendaklah nasab perempuan itu bersambung dengan tok nenek moyang di atas pernah ada yang beriman betul-betul dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Walaupun memanglah ahli kitab tu pada zaman Nabi lagi dah tak ada ahli kitab yang betul-betul beriman kepada Allah. Semua dia hancur lebur dah kitab mereka. Dia pun rosak habis. Mana ada lagi zaman Nabi yang ahli kitab betul-betul ni, melainkan hanya segelintir lah yang betul-betul beriman dengan Nabi Allah Musa dan Nabi Isa tu. Contoh macam Sayyidina Waraqah bin Nawfal, masih ada lagi Tapi kebanyakan ahli kitab pada zaman Nabi itu semuanya telah memesongkan isi kandung kitab. Namun dibenarkan pula berkahwin, menunjukkan boleh kahwin dengan wanita ahli kitab yang sudah miring akidahnya, yang mengatakan Nabi Isa anak Allah, ataupun mengatakan Sayyidina Uzair itu anak Allah, ataupun mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad bukan utusan Allah, sebaliknya Nabi Musa je utusan Allah. Demikian orang Yahudi boleh berkahwin pada asalnya dengan wanita Alkitab begitu. Namun dalam mazhab Syafi'i syaratnya adalah hendaklah tok nenek moyang yang di atas ada yang beriman betul dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan semestinya mereka mesti ahli kitab. Sebab iaitu keturunan Banu Israel. Sebab Nabi Musa dan Nabi Isa diutuskan kepada Banu Israel. Jadi kalau ada orang Cina zaman Nabi Musa beriman dengan Musa, dia tak iktibar kitab. Sebab Nabi Musa diutuskan kepada Banu Israel, bukan diutuskan kepada Banu Cina. Okey? Maknanya pertama, nak kahwin dengan kitab pada zaman hari ini dalam mazhab Syafi'i, kena pastikan dia memang Banu Israel. Yang kedua, dia kena tahu salah silah dia, tok nenek moyang yang atas pernah beriman. Mana nak ingat nasab? Mana nak ingat nasab? Kita yang bukan ahli kitab pun tak tahu nasab. Mereka ahlul bait saja. Allah Ta'ala muliakan di kalangan umat Islam. Orang yang bersama nasab dengan Nabi, mereka jaga nasab mereka. Ini kan pula ahlul kitab. Awak ayah siapa? Ayah saya Jerjes. Maknya siapa? Ayahnya siapa? David. David bin apa? David bin William. William bin apa? Bin Koklah macam mana kan? Naik atas Tolut, Jalut semua lah kali beriman dengan Musa. Nak jumpa? Jadi banyak lagi akhwat perak insya-Allah. Jangan duk cari ke ahli kitab tu. Kita ni bukan ke ahli kitab, ahli hadis, ahli bahl mazi, ahli kamus dewan, ahli hadis. Jangan risau insya-Allah. Banyak lagi kitab-kitab yang kita ada banding dengan kitab dia. Apa ke ada. Carilah orang perak Orang Kuala ada, orang Lubuk ada. Nak cari orang Lubuk Merbau khabar. Nak cari ahli kitab juga. Kita ada banyak kitab sekarang ni yang tafsir Jalalain ada dan berbagai lagi kitab yang mutabar. Ada yang soalan? Okey, asal sekarang tu dahulu insya-Allah kita diberkati Allah. Kita sama-sama tangguh dengan kita berselawat kat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika
كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المتقين وارزقنا يا أرحم الراحمين علما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا يا أرحم الراحمين رؤية وجه حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وفي اليقظة. بارك اللهم حياتنا العلمية واجعلنا من أئمة الهدى واجعلنا سببا في هداية الخلق يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا ومشايخنا ومن أحبنا ومن كرهنا ومن أحبنا ومن كرهنا ومن شتمنا يا رب واجعلنا وإياهم من عبادك المتقين وارزقنا الولاية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.